Salam sejahtera, kami dari kumpulan 2 akan mengupas topik konsep etika dan peradaban. Etika dan peradaban adalah dua konsep umum sejagat yang amat penting untuk memahami dan menghayati dinamika sesebuah masyarakat. Sebagai permulaan, topik ini mengandungi 3 fokus yang akan dikupaskan oleh kumpulan kami. Fokus pertama adalah perbincangan tentang pergerakan idea dan amalan etika dan peradaban dunia. Fokus kedua adalah terhadap konsep etika, khususnya menguraikan pengertiannya dalam konteks sejarah pemikiran Eropah daripada zaman sebelum, semasa dan selepas Enlightenment. Fokus ketiga adalah terhadap konsep peradaban berdasarkan susur masa prakolonialisme, kolonialisme dan pasca-kolonialisme, Timur dan Barat, perspektif agama dan kepercayaan. Mari kita mendengar fokus pertama terlebih dahulu. Pertama sekali, dalam memahami pergerakan ide dan amalan etika dan peradaban di Malaysia pada hari ini, kita perlu memahami peradaban, pengaruh dan perubahan yang berlaku dalam persekitaran alam Melayu dan Nusantara, khususnya di Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. Pengaruh peradaban dari luar peradaban alam Melayu juga perlu dikaji kerana Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah berada di laluan timur barat melalui Selat Melaka. Hinggakan kerajaan-kerajaan di pesisir pantai timur Sumatera dan pesisir pantai barat Tanah Melayu silih berganti menjadi pelabuhan sedunia di mana peradaban majmuk bertemu dan bergaul. Selain itu, terdapat proses pertemuan dan pergaulan antara peradaban, sama ada sudah terputus atau masih berterusan, yang tersulam sehingga ke hari ini bersama sistem kapitalis sedunia, dipengaruhi oleh globalisasi dan dipacukan pula oleh dunia digital. Pertembungan dan pergerakan idea dan amalan etika dan peradaban dunia menjadi lebih rencam dan tidak mustahil amalan setempat menjadi terpecah dan tidak utuh. Itu sahaja dari saya, terima kasih. Pemikiran Eropah bermula pada zaman Yunani dan Rom, di mana ahli falsafah seperti Aristotle dan Plato membina asas rationality. Zaman pertengahan, gereja menguasai pemikiran melalui falsafah skolastik. Renaissance membawa kebangkitan semula sains dan seni. Ahli falsafah seperti Machiavelli dan Erasmus mula mempersoalkan kuasa gereja dan memfokuskan pada potensi manusia. Zaman pencerahan menekankan akal dan kebebasan individu. Pemikir seperti Descartes dan Locke menolak dogma, manakala Rousseau dan Voltaire memperjuangkan kebebasan politik. Selepas pencerahan, romantisisme muncul sebagai reaksi terhadap rationality menekankan emosi dan kebebasan. Falsafah moden terus mengeksplorasi makna, kehidupan dan cabaran pasca kolonialisme. Dari Plato hingga kini, pemikiran Eropah terus berkembang, membentuk dunia moden melalui idea-idea kebebasan sains dan hak asasi. Etika Asia berteraskan agama yang mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya ialah Hindu, Buddha dan Islam. Agama yang pertama ialah Hindu. Perkataan Hindu berasal daripada perkataan yang merujuk kepada masyarakat yang tinggal di Sungai Sindu. Semasa era penjajahan British, masyarakat India yang tiba di Tanah Melayu membawa bersama-sama agama dan budaya yang diamalkan dari tanah asal mereka. Ciri etika yang terkandung dalam agama Hindu ialah kepercayaan kepada dewa, konsep kelahiran semula, dan kitab-kitab Veda. Agama seterusnya ialah agama Buddha. Agama Buddha merupakan antara agama yang terawal di Tanah Melayu dan diasaskan oleh Siddhartha Gautama. Di Malaysia, Buddha merupakan kepercayaan yang dianuti oleh masyarakat Cina secara majoritinya. Ajaran Buddha berasaskan kepada 4 kebenaran mulia melalui 8 jalan. Elemen yang dititik beratkan ialah berkenaan kesejahteraan hidup sama ada manusia maupun binatang. Kesejahteraan akan diperolehi sekiranya semua hidup dalam keadaan berkasih sayang. Agama yang terakhir ialah agama Islam. Bermula abad ke-7 Masihi,
agama Islam mula tersebar di tanah Arab hinggalah ke sebelah timur dunia dan mula dibawa ke tanah Melayu pada abad ke-12. Islam juga mempunyai sistem etika yang tersendiri, iaitu konsep akhlak. Dari segi bahasa, akhlak berasal dari perkataan bahasa Arab yang merupakan jamak kepada perkataan kuluk yang bermaksud sifat semula jadi, tabiat, marwah, moral atau perlakuan seseorang individu. Kolonialisme bermula pada abad ke-15 di mana kuasa-kuasa Eropah seperti Spanyol, Portugal dan Britain menjajah tanah di seluruh dunia untuk menguasai sumber alam dan menyebarkan pengaruh mereka. Negara jajahan mengalami eksploitasi ekonomi, pemaksaan budaya dan kekerasan politik. Menjajah menguasai ekonomi dan memperkenalkan sistem pendidikan serta agama yang mengubah identiti tempatan. Selepas Perang Dunia Kedua, kebangkitan gerakan nasionalis membawa kepada kemerdekaan banyak negara di Asia, Afrika dan Amerika Latin. Namun kesan penjajahan tersebut terus terasa dalam politik dan ekonomi. Pasca kolonialisme bukan hanya tentang kemerdekaan tetapi juga tentang memulihkan identiti dan menangani warisan kolonial. Neokolonialisme atau kawalan ekonomi oleh negara bekas penjajah masih menjadi cabaran. Dalam seni sastera dan dunia politik, dunia terus berusaha untuk memahami dan membukar kesan penjajahan menuju masa depan yang lebih adil. Hari ini saya ingin menceritakan lebih lanjut berkenaan konsep peradaban. Apakah itu peradaban? Peradaban membawa maksud sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa. Seperti yang kita tahu, kesan daripada kolonialisme dan pasca kolonialisme oleh penjajah banyak meninggalkan kesan kepada negara yang dijajah. Oleh itu, mari kita ketahui lebih lanjut berkenaan impak kolonialisme dan pasca kolonialisme dari perspektif peradaban. Pertama sekali, wujudnya pengenalan sistem persekolahan vernacular, antaranya ialah sekolah Melayu, Cina dan India. Yang kedua, kemajuan dari aspek pengangkutan seperti pembinaan kereta api telah banyak memberikan manfaat kepada penduduk tempatan. Contohnya, pembukaan tanah baru dan proses kegiatan industri biji timah menjadi lebih maju. Yang ketiga, pengenalan darsa ekonomi baru bagi merangsang dan merancangkan lagi ekonomi negara. Dan akhir sekali, gaya dan pemikiran rakyat menjadi lebih terbuka. Kepercayaan terhadap perkara yang tiada sandaran dan mempunyai asas adalah berkurangan di kalangan masyarakat tempatan. Sekarang kita akan membincangkan tentang konsep peradaban Hemisfera Timur dan Hemisfera Barat. Untuk Hemisfera Timur, mereka berpegang pada agama dan falsafah sebagai teras kehidupan, di mana agama dan spiritualiti mempengaruhi aspek kehidupan sesebuah individu dalam melahirkan masyarakat bertamadun. Ini merangkumi undang-undang, budaya dan gaya hidup seseorang individu. Mereka juga berpegang kepada ilmu dan teknologi asas sebagai kemajuan, di mana mereka percaya rakyat yang bijaksana melahirkan peradaban yang gagah. Ini membawa kepada pembangunan awal matematik, perubatan dan kejuruteraan. Sebagai contoh, pembinaan piramid Giza di Mesir dan Great Wall of China di China. Manakala untuk Hemisfera Barat, mereka berpegang kepada konsep penahlukan dan ekspansi, di mana mereka percaya kemakmuran datang daripada bilangan wilayah jajahan. Sebagai contoh, budaya-budaya peperangan seperti World War I dan World War II diterapkan. Mereka juga berpegang kepada kebebasan dan individualisme sebagai pegangan, di mana mereka menekankan kebebasan individu dan hak asasi seperti kebebasan bersuara dan kebebasan memilih pemimpin. Kesimpulannya di sini, masyarakat Hemisfera Timur lebih berorientasikan agama dan kemasyarakatan dalam peradaban mereka, manakala masyarakat Hemisfera Barat lebih mempraktikkan individualisme. Sekarang kita akan membincangkan konsep peradaban dari sudut pandangan agama, Islam
Konsep peradaban adalah berasaskan pembangunan menyeluruh suatu individu dari aspek rohani dan jasmani, di mana masyarakat sebagai individu menjaga hubungan antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia. Untuk agama Hindu, mereka percaya peradaban suatu masyarakat adalah berpaksikan moksha, iaitu kebebasan. Agama Buddha, mereka mempercayai peradaban berpusat dengan nirvana, iaitu bebas daripada duniawi melalui kebijaksanaan sebagai asas tamadun. Secara ringkasnya, agama-agama ini mengambil pendekatan yang berlainan dalam membentuk sesebuah masyarakat. Walau bagaimanapun, mereka masih mengutamakan keseimbangan individu dengan individu serta individu dengan Tuhan. Itu saja daripada saya, Maira Tami Teruslan, 10.3000. Kesimpulan bagi topik ini, pertemuan dan pergaulan masyhur di alam Melayu telah membina etika dan peradaban Malaysia berteraskan nilai disulami dengan rasional legal dan materialism sedunia.